بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam ini dengan bab yang baru, bab izdihamin nasi idza qara'a al-imamu sajdata. Bab ini tentang orang ramai bersesak-sesak apabila imam membaca ayat sajdah. Keadaan sebegini bukan saja berlaku di tempat kita. Bila pagi Jumaat tu imam baca ayat sajadah, orang ramai pakat mai masjid, sembahyang berjamaah, sembahyang subuh berjamaah di belakang imam yang baca ayat sajdah dalam semayang. Jadi Imam Bukhari meletakkan tajuk ni, kata dia bila tu imam baca ayat sajadah dalam semayang, maka ramai orang datang sampai bersesak-sesak. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Dalam bab ini kata dia, haddatsana Bishr bin Adam qala haddatsana Ali bin Mushir qala akhbarana Ubaidullah an Nafi'in an Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdata wa nahnu 'indahu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu fanazdahimu hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an yasjudu alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Bishr bin Adam. Bishr bin Adam antara guru Imam Bukhari yang dikatakan dia hanya ada satu hadis saja dalam Sahih Bukhari. Hadis inilah, dia ada satu hadis saja. Imam Bukhari meriwayatkan daripada dia satu hadis ni saja. Dia ada hadis lain banyak lagi, tapi Imam Bukhari hanya meriwayatkan satu saja hadis daripada guru dia Bishr ibn Adam. Qala, berkata Bishr, haddatsana Ali ibn Mushir, telah menceritakan pada kami oleh Ali ibn Mushir. Qala, berkata Ali, akhbarana Ubaidullah, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Ubaidullah, iaitu Ubaidullah ibn Umar ibn Hafiz ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab, an Nafi'in, daripada Nafi', an Ibn Umar, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah ibn Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdata. Kata Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca dalam semayang dia ayat-ayat sajdah. Wa nahnu 'indahu, kata Abdullah ibn Umar lagi, kami bersama Nabi. Fayasjudu, Nabi sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan orang ramai juga sujud bersamanya. Fanazdahimu, maka kami bersesak-sesak, kata Abdullah ibn Umar, hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an yasjudu alaihi, sehingga seseorang kami tidak mendapati tempat untuk diletakkan dahinya bagi tujuan sujud. Hadis ini merujuk kepada peristiwa yang berlaku ketika Nabi semayang berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat dia. Jadi sahabat-sahabat dia boleh jangka, tahu dah bahawa semayang yang berkenaan pada kebiasaannya Nabi baca ayat sajdah dalam semayang.
Dan timbul persoalan bila Abdullah ibn Umar cerita Nabi semayang baca ayat sajdah, Nabi sujud, kami pun sujud sehingga kami terpaksa bersesak-sesak ketika sujud. Ada yang tak dapat tempat nak letak dahi dia ketika sujud. Ramainya. Ulama-ulama hadis dan ulama fiqh mengatakan timbul persoalan di sini. Kalaulah semayang tu semayang fardu, semayang fardu yang dilakukan secara berjamaah bersama dengan imam, dan kebetulannya makmum tu ramai sampai tak dapat tempat nak sujud, bagaimana cara untuk kita melaksanakan ibadah salah tadi? Sama ada kita sujud saja atas apa saja yang ada di depan kita. Kalau ada ruang boleh kita letak dahi kita di lantai, kita letak dahi kita di lantai. Kalau tak ada ruang langsung, kita terpaksa letak dahi kita di atas belakang kawan kita yang di hadapan tadi. Kata sesetengah ulama, kita letak saja dahi kita di atas belakang kawan kita yang di saf depan kita. Jadi ulama-ulama hadis berbeza pendapat, begitu juga dengan ulama fiqh, sejauh mana keadaan yang sedemikian mengizinkan kita meletakkan dahi kita ketika sujud tadi, ataupun sujud tadi boleh ditangguh. Kita tunggu kawan kita bangun daripada sujud, memberi ruang kepada kita, lepas itu baru kita sujud. Ini juga kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Jadi pandangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu akan kita baca nanti selepas ni. Umar kata sujud di atas, walaupun terpaksa sujud di atas belakang kawan kita, tak ada masalah. Dan ada hadis lain yang menyebut tentang peristiwa yang pernah berlaku. Nabi dengan para sahabat dia sujud di atas serban. Sujud di atas serban, makna berlapik dengan serban. Dahi itu tidak terkena lantai secara langsung, sebaliknya dia terkena serban, dan kemudian semayang yang sedemikian masih dikira sah dan sujud tadi sempurna. Dan kita akan lihat selepas ni nanti beberapa pandangan dari kalangan sahabat dan lain-lainnya dibawa kepada kita oleh Imam Bukhari bagi menceritakan tentang apa yang berlaku apabila kita menghadapi keadaan sedemikian. Baik, kita teruskan saja dengan bab yang berikutnya, babu man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujibis sujud. Bab ini tentang pandangan mereka yang mengatakan bahawa Allah azza wa jalla tidak mewajibkan sujud. Dia berpendapat kalau keadaannya sedemikian rupa, tak payah sujud. Yang ini merujuk kepada kes sujud tilawah semata-mata dan berlaku di luar daripada semayang, bukan dalam semayang. Kalau dalam semayang tu wajib, maka sujudnya juga wajib. Ataupun semayang tu sunat sekalipun, sujudnya wajib. Kalau semayang tu sunat, kita katalah semayang sunat ba'diyah maghrib tadi, kita semayang, sujudnya wajib. Kita tak boleh semayang sunat kata sujudnya pun sunat, tak sujud pun tak apa. Tak boleh. Sebab ini berdasarkan kepada hadis di mana Nabi SAW menyatakan dengan jelasnya bahawa apabila kita dalam keadaan semayang, maka kita tidak boleh berhenti buat sewenang-wenangnya. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, wala tubtilu a'malakum, jangan kita sewenang-wenangnya membatalkan semayang kita. Katakanlah kita dah mula semayang, kalau semayang tu wajib, memang keseluruhan amalan dalam semayang tu tadi adalah wajib disempurnakan.
Kalau semayang tu semayang sunat sekalipun, maka rukun-rukun semayang dalam semayang sunat tadi juga adalah wajib. Kita tak boleh berhenti ataupun tak boleh tidak melakukan sewenang-wenangnya. Kita kena teruskan. Kecuali bila ada dalil syarak yang membenarkan, maka dalam keadaan begitu, dalam satu hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad dia membenarkan kita berhenti semayang sunat yang kita lakukan apabila Bilal ataupun muazzin qamat dan imam mula semayang, kita masih lagi dalam semayang sunat, pada ketika itu kita boleh berhenti. Dan semayang tu adalah semayang sunat. Kalau semayang wajib tak boleh. Semayang fardu tak boleh. Kita kena teruskan. Katakanlah kita tak semayang asar lagi, tak semayang zuhur lagi, kita nak semayang zuhur dalam waktu asar. Kita jamak takhir, kita musafir, kita jamak takhir antara zuhur dengan asar, kita semayang dalam waktu asar. Tiba-tiba ketika kita semayang zuhur dalam waktu asar yang kita jamak dengan asar tadi, Bilal dan imam dah qamat, imam pun dah mula semayang, maka kita tak boleh berhenti sewenang-wenangnya. Kita kena habiskan semayang zuhur tadi, dan selepas tu baru kita mula semayang berjamaah bersama dengan imam, iaitu semayang asar. Tapi kalau semayang tu semayang sunat, kita masuk semayang sunat tahiyatul masjid, kita sangka kot lambat lagi Tok Bilal nak qamat, tiba-tiba kita mula saja semayang, tak dan nak boleh satu rakaat ataupun boleh satu rakaat, tak dan selesai satu rakaat lagi, tiba-tiba imam dah mula semayang berjamaah bersama dengan orang ramai, maka dalam keadaan begitu kita ada dua pilihan. Sama ada kita berhenti serta-merta, kita bagi salam dalam apa keadaan sekalipun kita berada, kita tengah berdiri kah ataupun kita tengah duduk kah, kita tengah baca Fatihah kah ataupun tengah baca surah kah, kita boleh bagi salam dan kita berhenti dan kita sambung semayang berjamaah bersama dengan imam. Pilihan yang kedua, kita segerakan semayang kita perhabis juga, kita perhabis, segerakan semayang kita sampailah kita selesai, bagi salam, lepas itu kita sambunglah semayang berjamaah setakat mana yang kita dapat bersama dengan imam. Dan pandangan-pandangan ini bersandarkan pada hujah-hujah masing-masing. Wallahu alam, kedua-duanya mempunyai hujah yang agak kuat, terutama sekali pandangan Abu Hanifah yang bersandarkan pada ayat Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu sewenang-wenangnya membatalkan amalan kamu. Kalau dah mula, kena teruskan. Kalau dah kita mula, kita kena teruskan. Kalau tak mula lagi, tak apa. Tapi kalau dah mula, kena teruskan. Baik, balik kita kepada bab tadi, babu man ra'a anna Allah azza wa jalla yang lam yujibis sujud. Bab ini mengikut pandangan yang mengatakan Allah tidak mewajibkan kita sujud tilawah sama ada dalam semayang maupun di luar semayang. Jika kita makmum, kita kena ikut imam. Imam sujud, kita kena sujud. Imam tak sujud, kita tak sujud. Jadi pandangan ini merujuk kepada sujud tilawah yang mungkin berlaku dalam semayang. Selaku imam, kita selaku imam, kita baca ayat sajdah, kita tak nak sujud sejadah, tak apa. Ataupun kita baca ayat sajdah di luar semayang, kita tak nak sujud sejadah, tak ada masalah, tak ada masalah. Itu pandangan yang mengatakan sujud sajdah tidak wajib, tidak wajib. Wa qila li Imran bin Husain ar-rajulu yasma'u sajdata wa lam yajlis laha. Dikatakan kepada Imran ibn Husain, Imran ibn Husain ini salah seorang sahabat Nabi, ar-rajulu yasma'u sajdata wa lam yajlis laha, kes lelaki yang dengar orang baca ayat sajdah, walam yajlis laha, dan dia bukanlah duduk kerana nak sujud sejadah ataupun nak dengar ayat yang sedang dibaca,
dan kemudian ada ayat sajdah di situ, dia nak sujud sajdah. Tak, bukan tujuan tu. Dia datang tujuan lain, tapi kebetulan dia dengar hamba Allah yang sedang baca ayat Quran dalam masjid ataupun dalam surau tadi, ada ayat sajdah yang dibaca. Ini dikatakan pada Imran ibn Husain. Qala, jawab Imran, qala ara'aita law qa'ada laha ka'annahu lam yujibuhu alaihi. Imran jawab, andai kata kamu duduk tujuannya untuk sujud sajdah bersama dengan si yang sedang baca ayat, di mana ada ayat sajdah dalam bacaan ayat tadi. Maknanya kalau kita datang kehadiran kita tadi tujuannya untuk nak sujud sajdah bersama dengan dia, okey, kita sujudlah sajdah. Tapi kalau tujuan lain, tak payah sujud sajdah. Itu komen Imam Bukhari di akhirnya tu, ka'annahu lam yujibhu. Ini pandangan Imam Bukhari. Imam Bukhari berpendapat jawapan Imran terhadap persoalan tadi seolah-olah Imran tidak mewajibkan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ni ada pilihan, sunat sahaja. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Ini pandangan Imran ibn Husain, salah seorang sahabat Nabi. Imran ni sahabat yang meriwayatkan hadis khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Imran lah perawi hadis yang berkenaan. Jadi pandangan Imrannya bahawa sujud tilawah tidak wajib, sama ada dalam semayang maupun di luar semayang. Sama ada kehadiran kita tadi memang niat nak sujud sajdah ataupun tak ada niat nak sujud sajdah, sujud tilawah tidak wajib. Waqala Salman, berkata Salman pula, Salman Al-Farisi dari kalangan sahabat Nabi, ma li hadza ghadauda, bukanlah tujuan kami hadir. Jadi kata Salman juga, kalau tujuan dia datang nak sujud sejadah sekalipun, tak wajib dia sujud. Sama pandangan dengan Imran ibn Husain. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, innamas sajdatu ala man istama'aha, sesungguhnya sujud sajdah itu hanya dituntut di atas mereka yang sengaja nak dengar ayat sajdah dan kemudian dia boleh sujud sajdah. Tapi kalau dia datang dengan tujuan lain, bukan dengan tujuan nak sujud sajdah, sama ada dia baca sendiri ataupun orang lain baca dia dengar, tidak wajib sujud. Tidak wajib sujud. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, Az-Zuhri ini di kalangan tabi'in, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, la yasjudu illa an yakuna tahiran. Imam Az-Zuhri pula berpandangan tidak perlu sujud kecuali jika dia dalam keadaan berwudu. Az-Zuhri berpendapat sujud tilawah perlu ada wudu. Kalau tak ada wudu, tak perlu sujud tilawah. Makna sujud tilawah bukanlah satu tuntutan yang wajib. Fa iza sajadta wa anta fi hadar fastaqbilil qiblah. Apabila kamu sujud sedangkan kamu dalam keadaan bermukim, maknanya kita tak musafir, fastaqbilil qiblata, maka menghadaplah ke kiblat. Fa in kunta rakiban fala alaik haitsu kana wajhuka. Jika kamu musafir ataupun jika kamu berada di atas kenderaan, fala alaika haitsu kana wajhuka, tidak ada tuntutan terhadap kamu sekadar wajah kamu saja menghadap ke kiblat. Maknanya kalau kita di atas kenderaan, keadaan mengizinkan kita menghadap ke kiblat ketika kita nak sujud, itu yang terbaik. Tapi kalau keadaan tidak mengizinkan,
maka kita boleh palin muka kita ke arah kiblat pun dah cukup. Ini jika kita dah di atas kenderaan. Tapi kalau kita dalam keadaan biasa, tak musafir, tak menaiki kenderaan, kita boleh sujudlah mengikut keselesaan kita. Ini pandangan Imam Az-Zuhri. Wa kana As-Sa'ib ibnu Yazid, adapun pandangan As-Sa'ib ibn Yazid ni di kalangan sahabat Nabi. As-Sa'ib ibn Yazid la yasjudu li sujudil qasi, tak perlu sujud kerana sujud seorang yang bercerita. Kita dalam kelas kita ni, dalam kuliah kita baca ayat sajdah, baca dengan tujuan untuk menghurai, untuk memberi pengajaran kepada kita semua. Dalam keadaan begini, mengikut pandangan As-Sa'ib ibn Yazid, tak perlu sujud sajdah, tak perlu sujud as-sajdah. Bila yang perlu, ketika kita baca ayat sajdah tadi, ayat yang mengandungi sujud sejadah, semata-mata kerana nak sujud sajdah, barulah perlu kita sujud. Tapi kalau baca dengan tujuan lain ataupun dengan tanpa tujuan untuk sujud, dia baca nak mengajak ke, baca saja nak baca Al-Quran begitu saja, sama ada dia sedar dia tak sedar, ini tidak perlu sujud. Itu pandangan-pandangan yang kita dapati dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan juga para tabi'in melalui Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ni di kalangan ulama hadis yang sangat terkenal. Cuma kita sampai ke hari ni tak dapat nak kesan hasil penulisan dia yang ditinggalkan. Hingga ke hari ni kita tak dapat kesan sama ada dia ada meninggalkan hadis-hadis secara bertulis dan dalam bentuk buku ke ataupun lembaran-lembaran tertentu ke, wallahu a'lam. Tapi dia adalah salah seorang tokoh yang sangat terkenal di kalangan ulama hadis, dari kalangan ulama tabi'in. Dia sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi, Imam Az-Zuhri, sehingga dikatakan kalaulah ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam Az-Zuhri ini hilang, tak dapat diselamatkan oleh para ulama di kalangan murid-murid dia dan yang semasa dengan dia, akan hilanglah sebahagian besar daripada ilmu hadis, akan hilang sebahagian besar daripada ilmu hadis. Tapi alhamdulillah dia dapat ilmu dia dapat diselamatkan melalui murid-murid dia yang setia kepada dia. Ikut di mana saja dia pergi, mereka ikut majlis-majlis ilmu dia, mereka hadir. Akhirnya ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam Az-Zuhri tadi, walaupun tidak ditulis sendiri oleh Imam Az-Zuhri, tapi dapat ditulis kemudiannya oleh murid-murid dia, termasuk Imam Malik. Imam Malik anak murid Imam Az-Zuhri. Imam Malik adalah anak murid Imam Az-Zuhri. Dia antara ulama yang menyahut seruan Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah kepada umat Islam, yang telah mengeluarkan arahan rasmi atas nama kerajaan atas nama kerajaan supaya hadis-hadis Nabi ini ditulis dan dibukukan untuk disebar luas ke seluruh pelosok dunia Islam. Jadi Imam Az-Zuhri ini antara yang menyahut seruan itu. Tetapi sehingga ke hari ini macam nak katakan, kita tak dapat kesan walaupun sehelai ataupun sebuah buku yang ditulis. Imam Az-Zuhri juga disebut-sebut dia antara murid kepada salah seorang perawi hadis di kalangan wanita, nama dia Amrah binti Abdul Rahman. Amrah binti Abdul Rahman ni dia di kalangan ulama tabi'in, dan dia antara 3 orang yang disebut-sebut paling pakar, paling banyak menyimpan hadis-hadis dalam ingatan mereka, dalam riwayat mereka, daripada hadis-hadis
yang didapati daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 orang, termasuk salah seorangnya ialah Amrah binti Abdul Rahman, perawi wanita. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, kalau nak dapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah daripada Nabi, ambillah daripada 3 orang ni. Salah seorangnya Amrah binti Abdul Rahman, 2 lagi ialah Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, anak saudara kepada Aisyah, anak abang dia Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua, anak kakak Aisyah, iaitu Asma' bintu Abi Bakar, ialah Urwah ibn Zubair. Jadi ulama-ulama hadis ni sesama mereka dari kalangan sahabat Nabi hinggalah kepada mereka-mereka yang datang kemudiannya, saling mengenali antara satu sama lain. Bahkan mereka dapat kesan ilmu-ilmu hadis yang dimiliki oleh setiap orang di kalangan mereka, sehingga mereka dapat menentukan ataupun dapat mengkhususkan di mana hadis-hadis yang berkenaan boleh diperolehi melalui perawi-perawi yang meriwayatkan daripada tokoh-tokoh besar sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita teruskan dengan riwayat yang berikutnya. Haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahum qala akhbarani Abu Bakr ibn Abi Mulaikah an Utsman ibn Abdul Rahman at-Taimi an Rabi'ah ibn Abdullah ibn al-Hudayr at-Taimi qala Abu Bakar wa kana Rabi'atu min khiyarin nas amma hadara Rabi'atu min Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qara'a yawm al-jum'ah 'ala al-minbar bi surati an-Nahl hatta idza jaa'a as-sajdata nazala fasajada wa sajada an-nasu hatta idza kanat al-jum'atu al-qabilah qara'a biha hatta idza jaa'a as-sajdata qala ya ayyuhan nas inna namurru bis-sujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alayhi wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Riwayat ini kita dapati Imam Bukhari meriwayatkannya daripada gurunya Ibrahim ibn Musa. Ibrahim ibn Musa di antara guru Imam Bukhari yang dikatakan hadis riwayatnya hanya satu ni saja, macam case tadi juga dalam Sahih Bukhari kita dapati satu ni saja hadis dia, Ibrahim ibn Musa Ar-Razi. Qala, berkata Ibrahim ibn Musa, akhbarana Hisham ibn Yusuf, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Hisham ibn Yusuf. Hisham ibn Yusuf ni di kalangan ulama yang berasal daripada Yaman. Hisham ibn Yusuf al-Yamani. Anna ibn Jurayj, bahawa ibn Jurayj nama dia Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Dia ni antara ulama-ulama hadis yang dikatakan pernah beristeri sehingga 90 orang pada satu-satu ketika. Habis bagaimana? Lebih pada 4 orang. Nabi sendiri pernah beristeri pada satu-satu ketika 9 orang. Dan pada ketika-ketika yang lain ada berlebih kurang, taklah sampai 90 orang. Tapi Ibn Jurayj ni dikatakan dia pernah memiliki ataupun mempunyai 90 orang isteri. Sebahagian daripada mereka, maknanya kemungkinan 4 orang daripada 90 tadi adalah dari kalangan wanita-wanita yang merdeka, bermakna dia masih tidak melebihi kota 4 orang. Manakala yang selebihnya di kalangan hamba-hamba yang dimiliki, kemudian dia menggunakan mereka sama seperti mana menggunakan isteri-isteri dia yang lain,
akhirnya melahirkan anak, ada yang tidak melahirkan anak daripada dia. Jadi daripada situlah jumlah yang dapat dikesan dikatakan mencecah 90 orang. Wallahu a'lam. Sebab beristeri hamba jariah tidak ada hadnya seberapa ramai, seberapa banyak. Jadi kemungkinan wallahu a'lam, antara yang dikritik oleh ulama-ulama hadis yang lain, walaupun dia seorang perawi yang siqah dan diiktiraf ilmu hadis yang dimilikinya, namun demikian ada kritikan-kritikan pedas yang sedemikian rupa. Nama dia Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij. Akhbarahum, Ibn Juraij telah mengkhabarkan pada mereka, qala akhbarani Abu Bakr ibn Abi Mulaikah, kata dia telah mengkhabarkan pada saya oleh Abu Bakar ibn Abi Mulaikah. Abu Bakar ibn Abi Mulaikah nama dia Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaikah. Abu Mulaikah nama dia Zuhair ibn Abdullah, tapi kunyah dia dan lakab dia itu yang menyebabkan kadang-kadang ulama-ulama hadis ni mereka saling mengenali antara satu sama lain, bahkan sehingga latar belakang keturunan daripada asal daripada mana, bagaimana hubungan kekeluargaan antara satu sama lain dan berbagai-bagai lagi mereka dapat mengenali. An Utsman bin Abdurrahman At-Taimi, daripada Utsman ibn Abdurrahman At-Taimi Al-Qurashi. Utsman ibn Abdurrahman ni antara perawi-perawi hadis yang Imam Bukhari hanya meriwayatkan daripada Utsman ni satu hadis ni saja dalam kitab Jami' dia. Dan ini bila Imam Bukhari meriwayatkan daripada mana-mana perawi walaupun satu hadis ataupun lebih, memberi nilai tambah, memberi markah istimewa kepada perawi-perawi yang berkenaan, walaupun dia mendapat kritikan daripada ulama-ulama hadis yang lain. Tetapi apabila Bukhari, apabila Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada mereka, memberi markah tambahan kepada mereka, sehingga disebut-sebut sebagai ini antara perawi-perawi Imam Bukhari. Tentu sekali lah yang Imam Bukhari menerima hadis daripada perawi yang berkenaan, daripada sekian banyak hadis yang dimiliki, hanya diterima satu saja, berbanding dengan yang diterima lebih daripada satu, bahkan berulang kali kita dapati, tentulah keadaannya berbeza. Kata Ibn Hajar, Imam Bukhari dapat mengesan hadis yang dimiliki oleh perawi-perawi yang bermasalah tadi daripada hadis sahih yang dimiliki berbanding dengan hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari dengan kepakaran dia hanya terima yang sahih sahaja, walaupun hanya satu daripada sekian banyak. Ini kepakaran dan kebijaksanaan Imam Bukhari membuat pilihan, memilih hadis-hadis yang berkenaan. Baik. An Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hudair At-Taimi, daripada Rabi'ah ibn Abdullah ibn Al-Hudair At-Taimi. Rabi'ah ibn Abdullah ini dia dilahirkan ketika Nabi masih hidup, masih ada. Tetapi ketika Nabi wafat, dia masih kecil, tak tahu apa. Jadi kelebihan dia sebagai salah seorang sahabat Nabi, hanya buat beberapa ketika Nabi mungkin lihat dia, tapi dia tak lihat Nabi, ataupun Nabi kenal dia tak kenal Nabi. Kemungkinan. Jadi walaupun keadaannya begitu, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Dia termasuk dalam kelompok sahabat Nabi, sekalipun hubungan dia dengan Nabi tadi hanya buat seketika sahaja, kerana selepas tu Nabi pun wafat. Baik, qala berkata Rabi'ah, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, wa kana Rabi'atu min khiyarin nas. Abu Bakar ibn Abi Mulaikah yang kita sebut tadi mengatakan Rabi'ah dalam sanad hadis ni adalah dari kalangan mereka-mereka yang terpilih
ataupun yang hebat di kalangan orang ramai. Amma hadara Rabi'atu, ini merujuk balik kepada kata Abu Bakar ibn Abi Mulaikah, akhbarani an Utsman. Jadi akhbarani amma hadara Rabi'atu min Umar bin Khattab. Abu Bakar ibn Abi Mulaikah mengkhabarkan bahawa ketika Rabi'ah hadir bersama dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qara'a yaumal jumu'ati 'alal mimbar. Umar baca surah An-Nahl ketika dia berkhutbah Jumaat, dan dalam surah An-Nahl ada ayat sajdah. Hatta idza jaa as-sajdata, hingga Umar sampai kepada ayat sajdah dalam surah An-Nahl yang dibaca ketika berkhutbah Jumaat. Nazala fasajada wa sajada an-nas. Umar turun daripada mimbar dan sujud sajdah. Orang ramai juga sujud bersama Umar. Hatta idza kanatil jumu'atul qabilah, Rabi'ah menceritakan ni, dia tunggu sampai minggu depan. Jumaat ni dia sembahyang Jumaat bersama dengan Umar. Umar baca khutbah, dalam khutbah dia baca surah An-Nahl, ada ayat sajdah, dia sujud sejadah. Orang ramai juga sujud sejadah. Dia tunggu minggu depan, Jumaat yang kedua. Biha hatta iza jaa as-sajdah. Umar sekali lagi baca ayat sajdah dalam khutbah dia. Qala, kata Umar lagi, ya ayyuhan nasu inna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba. Umar kata dalam khutbah dia yang kedua ni, dia kata, wahai manusia, wahai orang ramai, inna namurru bis sujud, kami baca, inna namurru bis sujud, kami lalu ataupun baca ayat sajdah. Faman sajada faqad asab, siapa sujud dia dapat habuan dia. Wa man lam yasjud fala ithma alaih, siapa yang tak sujud tak berdosa. Walam yasjud Umar radhiyallahu anhu, Umar tidak sujud untuk minggu yang kedua. Minggu yang pertama dia baca ayat sajdah, dia sujud. Minggu yang kedua dia baca ayat sajdah, dia tak sujud. Dan dia bagi tahu kepada orang ramai yang kita baca ayat sajdah pada kali ini pun kita baca ayat sajdah tapi tak sujud. Sajdah tapi dia tak sujud tilawah. Bermakna pandangan Umar dalam hal ini, sujud sajdah bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Boleh kita sujud, kita boleh dapat pahala. Kalau kita tak sujud pun tak salah, tak berdosa. Itu kesimpulan daripada riwayat di mana Imam Bukhari menceritakan kepada kita dalam riwayat ni tadi tentang apa yang berlaku kepada Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Seterusnya kata Imam Bukhari lagi, wazada Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, inna Allah lam yafridhi sujuda illa an nasha. Dalam riwayat yang lain daripada Nafi', daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ada tambahan, innallaha lam yafridhi sujuda illa an nasha, sesungguhnya Allah tidak memfardukan sujud melainkan jika kita nak melakukannya. Kalau kita nak buat, kita boleh buat, maknanya tidak diwajibkan, tidak difardukan. Baik, seterusnya babu man qara'a as-sajdata fi salati fasajada biha. Bab ini tentang mereka yang membaca ayat sajdah dalam sembahyang maka dia pun sujud. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddad, telah menceritakan pada kami oleh Musaddad. Musaddad ni guru Imam Bukhari yang berasal daripada Basrah, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Qala, berkata Musaddad, haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan pada kami oleh Mu'tamir. Mu'tamir di sini ialah Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan.
Mereka ni masuk Islam ketiga-tiga beranak, tiga beranak, tiga bercucu. Mu'tamir ni cucu, bapa dia Sulaiman, tok wan dia Tarkhan. Mereka masuk Islam serentak tiga bercucu. Mu'tamir ni masih kecil lagi lah masa tu. Bapa dia dah dewasa, dah ada anak dah. Tok wan dia dah tua dah lanjut usia dah. Masuk Islam. Kemudian sempat mereka belajar hadis Nabi sampai jadi salah seorang tokoh ataupun salah seorang ulama hadis yang sempat meriwayatkan hadis-hadis. Dan hadis-hadis mereka ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Qala, berkata Mu'tamir, sami'tu abi, aku dengar bapa aku. Siapa bapa dia? Sulaiman ibn Tarkhan. Qala haddathani Bakar, kata Sulaiman telah menceritakan pada saya oleh Bakar, ialah Bakar ibn Abdullah al-Muzani, an Abi Rafi', daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' ni salah seorang sahabat Nabi yang dikenali dengan Abu Rafi' al-Musi'u salatu, di mana satu ketika Abu Rafi' ni dia datang semayang di masjid agak lewat. Sesampainya dia di masjid, Nabi dengan para jemaah yang lain dah bagi salam, dah selesai dah semayang, bagi salam. Dia pun tak ada pilihan, dia masuk, dia semayang lah seorang-seorang dia. Pada ketika tu Nabi perhati tengok dia semayang. Bila Nabi tengok dia semayang daripada awal sampai akhir, dah bagi salam, Nabi panggil dia, ya Aba Rafi', kum fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai Abu Rafi', bangun, semayang semula, kamu belum semayang. Dia pun bangun semayang. Nabi perhati tengok sampai bagi salam. Nabi ulang kataan yang sama, bangun, semayang semula, kamu belum semayang, sampai 3 kali. Lepas tu kata Abu Rafi', dia tak ada ilmu lain lah kecuali itu saja. Ilmu yang ada pada dia tentang semayang ni, itu saja, semuanya dia dah buat dah. Tapi kalau dah tak kenal lagi, dia tak ada dah, tak tahu dah nak buat lagi mana lagi. Kemudian Nabi tegur dia pasal dia tak ada tamak-ninah dalam semayang. Daripada situlah dikatakan tamak-ninah dalam semayang ni adalah sebahagian daripada rukun semayang. Tanpa tamak-ninah, semayang tak sah. Semayang tak sah dikira macam tak semayang. Walau seberapa kali sekalipun kita semayang, sedang padahal semayang tu tidak sah, maka semayang tu tidak diterima dan tidak dikira telah semayang, telah menunaikannya. Maka dengan yang demikian dia kena ulang balik semula, jadi sebahagian daripada rukun semayang adalah tamak-ninah. Tamak-ninah ni boleh berlaku ketika kita dalam rokok, ketika kita dalam i'tidal, ketika kita dalam sujud. Sebab tu ulama-ulama fiqh meletakkan ketika tasbih yang perlu dibaca dalam ketika rokok ni sekurang-kurangnya sekali. Hasillah tamak-ninah yang dimaksudkan. Ataupun 2 kali ke 3 kali ke. Kalau kita semayang seorang, bacalah seberapa kali pun. Kalau kita semayang sebagai makmum, sementara nak tunggu tu imam rokok atau imam bangun daripada rokok, kita bacalah seberapa banyak tasbih pun. Kalau kita sebagai makmum, sebagai imam, jangan baca banyak-banyak kali sangat. Paling banyak 3 kali. Paling banyak 3 kali. Kalau dah sampai banyak-banyak sangat, ini menyusahkan makmum-makmum di belakang. Nabi mengingatkan para imam ni jangan menyusahkan makmum-makmum di belakang. Kerana makmum di belakang ada yang makmum sehat, ada makmum yang tak sehat, ada makmum yang tua, ada makmum yang muda. Jadi kita selaku imam, kita kena raih makmum-makmum di belakang. Hingga kan dalam satu hadis diriwayatkan Nabi bila dengar suara bayi menangis di belakang, Nabi baca surah-surah yang pendek-pendek selepas daripada Fatihah, meraihkan perasaan ibu-ibu yang semayang berjamaah di belakang sana, di mana bayi mereka yang sedang menangis. Nabi baca ayat pendek-pendek aja. Nabi tak kata hampa jangan duk main, bawa budak-budak main masjid. Tak.
Nabi tak larang. Maknanya ibu-ibu boleh bawa bayi-bayi main masjid. Soal takut kotor masjid, pakat jagalah, jangan bagi kotor masjid lah. Tapi kehadiran mereka dialu-alukan dengan bayi-bayi mereka, apatah lagi kanak-kanak dan remaja-remaja. Kita kena alu-alukan, kena ajak mereka bersama dengan kita, melatih, menjinakkan hati mereka dengan masjid. Jangan kita halau. Ni main budak-budak halau sembahyang di belakang. Ada. Hadis yang dulu satu ketika masjid kita ni ada gantung di belakang. Masa anda main pergi kuliah dululah, tak tahu berapa puluh tahun dulu, ada digantung di belakang sana. Disebut tentang budak-budak ni bila main sembahyang di masjid, kononnya ada hadis yang disebut sibyanukum syaitanukum, kanak-kanak kamu ni syaitan di kalangan kamu. Dah, hadis tu hadis palsu, bukan hadis Nabi. Tak boleh pakai. Bahkan terdapat hadis-hadis yang sahih di mana Nabi ajak bersama kanak-kanak tu semayang bersama. Ibn Abbas dia ikut Nabi pergi atas tempat, dia ikut Nabi naik hemak, dia naik hemak di belakang bersama dengan Nabi. Ketika Nabi semayang di Masjid Khif di Mina, waktu Nabi buat haji, Ibn Abbas datang naik kaldai ataupun naik hemat bersama dengan Nabi. Dan bila Nabi turun mengimamkan jemaah semayang di Masjid Khif, Ibn Abbas kata dia lepas kaldai dia tadi, hemat dia di tepi sebelah masjid tu tadi, dan dia masuk saf pertama, saf depan sekali. Mana kanak-kanak pun boleh masuk duduk dalam saf depan, tak ada masalah. Cucu-cucu Nabi semayang bersama dengan Nabi. Ketika Nabi semayang, yang kecil-kecil itu, dia naik di atas tengkuk Nabi. Nabi sujud, naik atas tengkuk Nabi. Nabi duduk, baca tahiyat, duduk antara dua sujud, dia naik duduk atas riba Nabi. Budak tu tak berapa nak naik duduk atas riba, Nabi paut dengan tangan dia. Paut budak tu, naik duduk atas riba dia. Bila Nabi nak semayang, Siti Fatimah kawai anak-anak dia, Hasan dengan Husain, tak bagi dekat, tak bagi kacau Tok Wan nak semayang. Tak, Nabi paut budak-budak ni, pegang tangan budak-budak ni, mai bagi dia. Jadi barulah budak-budak tu jinak dengan kita. Dia tahu semayang, dia belajar semayang cara tak langsung, tak payah bagi kuliah kat dia. Dia tengok. Satu hari nanti dia fahamlah. Mungkin pada ketika itu dia tak faham macam kita orang dewasa faham, tapi satu ketika nanti kita harap dia boleh faham. Dia boleh faham apa yang sebenarnya berlaku pada ketika itu. Hasan Husain mereka berkhatan pada hari yang ketujuh setelah dia telah dilahirkan. Mana hari yang ketujuh sudah dikhatankan mereka. Kanak-kanak lelaki yang sudah berkhatan selesai satu masalah nak menyucikan kemaluan mereka yang berkuluk tadi. Apabila dikhatan, memudahkan ataupun menjadi lebih mudah dibersih, disucikan. Bagi kanak-kanak perempuan pula, dalam hadis Sahih Bukhari, sama ada kita dah baca ataupun belum kita baca, hadis mengenai Umamah bintu Abil As, salah seorang cucu Nabi daripada anak dia yang sulung, Zainab Al-Kubra, kahwin dengan Abul As, dapat anak namanya Umamah bintu Abil As. Umamah pun sama juga kes dia, tapi dia perempuan. Perempuan ni sama ada dia berkhatan maupun tak berkhatan lagi, sama saja hukum dia. Bahkan najis kencing kanak-kanak perempuan sama macam najis kencing orang dewasa, kena basuh. Tapi dalam kes ni kita dapati Nabi berurusan, Nabi bersama dengan cucu-cucu dia tanpa membezakan di antara cucu lelaki maupun cucu perempuan, yang sudah berkhatan maupun yang belum berkhatan. Jadi tak ada masalah. Tanggung tak tanggung najis, kita yang dewasa ni pun kita tanggung najis berkilo-kilo setiap orang. Tak ada masalah. Baik, balik kita kepada hadis ni. Abu Rafi' meriwayatkan, kata dia, sallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata
Aku semayang bersama Abu Hurairah semayang Isyak. Al-Atamah salah satu nama semayang Isyak. Al-Atamah nama dia. Kalau kita niat semayang Isyak nanti, niat semayang Atamah betul. Niat semayang Isyak betul. Dia salah satu nama. Nama ni pun bukan boleh mereka cipta tak tahuan. Nama ni kalau tak ada nama tak boleh diberi nama. Kalau ada nama okey. Sama ada kita biasa tak biasa, itu kembali kepada pengetahuan kita, ilmu kita. Baik. Abu Rafi' kata aku semayang bersama Abu Hurairah semayang Isya, faqara'a Abu Hurairah baca lepas Fatihah idza samaa'un syaqqat, dia baca idza samaa'un syaqqat, fasajada, bila sampai ayat sajdah. Apa ayat sajdah dia? Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika itulah sujud sajdah. Lepas bangun pada sajdah, pada sujud sajdah, kita baca balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kita rukuklah, rukuk. Ataupun ayat-ayat sajdah yang bersifat, yang berbentuk perintah, macam dalam surah Al-Alaq Tuhan kata apa? فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Tuhan suruh kita sujud, wasjud waqtarib. Itu juga sujud, kita sujud. Dan lepas tu kita bangun daripada sujud, kita berdiri balik semula. Dan lepas tu kalau nak baca ayat lain, baca inna anzalna, ayat surah yang selepas tu pun tak apa. Ataupun kita tak nak sambung lagi dah, kita nak rokok, kita terus rokok dan kita teruslah sampai selesai. Baik. Apa yang berlaku di sini? Faqultu, kata Abu Rafi', ma hadhihi, apa ni? Qala, kata Abu Hurairah, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata aku sujud dengan ayat tu tadi, khalfa Abil Qasim, di belakang Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Kata Abu Hurairah lagi, aku terus sujud dengan ayat yang kenaan hinggalah aku mati. Sampai mati, kata Abu Hurairah, aku tak tinggal. Kenapa? Kerana pernah aku semayang di belakang Nabi. Nabi baca ayat yang berkenaan, kemudian Nabi sujud sajdah. Dan kata Abu Hurairah, inilah yang menjadi ikutanku sepanjang hayat. Ulama-ulama hadis mengatakan bahawa dalam soal ibadat ni, kita faham tak faham, reti tak reti, kita ikut. Kerana ibadat ni tak boleh dikias, tak boleh disamakan di antara satu sama lain. Setiap satu ibadat dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Dengan gerak-geri, gerak laku, bacaan dan sebagainya, dia kesemua, setiap satunya dia dengan cara yang tersendiri. Dan cara-cara tu adalah sebahagian daripada ibadah yang dituntut kepada kita. Kita tak boleh samakan di antara satu dengan yang lain. Setiap satu dia ada cara dia yang tersendiri. Jadi kita ikut saja. Kalau kena tunduk, kita tunduk. Kalau kita kena bangun, kita bangun. Kalau kita kena pergi ke satu tempat, kita kena pergi satu tempat. Macam soal haji. Haji kena pergi ke Mekah, kena pergilah. Kena pergi. Walaupun kita duduk jauh daripada Mekah, kita kena pergi. Tak boleh tak pergi ke Mekah. Buat haji tempat lain, tak boleh. Tak boleh. Ini kata ibadat. Sebab itulah Abu Hurairah di sini, dia kata, aku pernah semayang di belakang Nabi, Nabi sujud, aku sujud. Aku tak tahu lebih daripada tu. Ada hikmah, ada apa bala tafsiran yang lebih daripada tu? Dah. Kalau kita tahu sikit sebanyak, kebetulannya kita tahu. Tapi yang pentingnya di situ, ikut sunnah Nabi.
Sebab itulah kalimah syahadah kita yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad lah satu-satunya Rasul Allah yang diutuskan kepada kita sebagai ikutan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Nabi tunjukkan kita, macam itulah kita buat. Kita faham tak faham, setakat yang kita faham, fahamlah. Tak faham, tak fahamlah kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Sebab tu kita angkat takbiratul ihram, kita angkat kedua belah tangan. Kita tak faham pun kenapa dua belah tangan. Kenapa kena kata Allahu Akbar? Kita tak faham. Nabi kata Allahu Akbar bila dia nak mulakan semayang. Kita pun kata Allahu Akbar. Padahal ada perkataan-perkataan lain yang juga mungkin membawa maksud yang hampir sama. Tapi tak. Ini pilihan yang Nabi tunjuk kepada kita. Pilihan Allah yang Nabi tunjuk kepada kita. Itulah yang Allah kendaki. Maka kita ikutlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah dalam hadis yang lain pernah mengatakan dia nak tunjuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain dan juga para tabi'in yang tak sempat melihat Nabi, dia nak tunjuk bagaimana semayang Nabi. Dan dia buat pengakuan, semayang akulah yang paling dekat, paling tepat dengan semayang Nabi. Inilah asbahukum bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata semayang aku ni paling tepat, paling sama, paling hampir sama dengan semayang Nabi. Lalu dia pun tunjuklah cara Nabi semayang. Ini tafsiran kepada maksud hadis sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Baik. Anda nak teruskan dengan hadis yang dengan bab yang berikutnya, nak habis hadis-hadis mengenai semayang, mengenai sujud sajdah. Babu man lam yajid mawdi'an lisujudi minaz ziham. Bab ini tentang mereka yang tak dapat tempat sujud kerana ramai sangat orang. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. Hadis ini merujuk pada hadis yang sebelum, yang kita baca sebelum ni, tetapi dengan sanad yang berbeza. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita daripada gurunya Sadaqah Ibnul Fadl, nama dia Sadaqah Ibnul Fadl. Qala, berkata Sadaqah, akhbarana Yahya, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Yahya, iaitu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, an Ubaidillah, daripada Ubaidillah ibn Umar ibn Hafaz ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, an Nafi'in, daripada Nafi' maula Abdullah ibn Umar, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, berkata Abdullah ibn Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surata allati fiha as-sajdah. Kata Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah yang ada padanya ayat sajdah. Fayasjudu, Nabi pun sujud, wa nasjudu, kami juga sujud, hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhatihi, sehingga salah seorang daripada kami tidak mendapati tempat untuk diletakkan dahinya bagi tujuan sujud. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ikut sunnah Nabi, sampai tak boleh, keadaan tak mengizinkan, dia pernah ikut juga. Tak ada tempat nak sujud. Kerana apa? Kerana Nabi sujud. Sebab tu dia pernah ikut sujud walaupun tak ada tempat. Walaupun tak ada tempat nak letak dahi. Maknanya kita boleh dapat gambaran majlis ilmu Nabi bersama dengan para sahabat dia ni dihadiri oleh ramai, bersesak-sesak. Kebetulan bila Nabi baca ayat sajdah, Nabi sujud, pakat sujud habis semua. Tak ada seorang pun yang mempersoalkan, yang memperhatikan. Bapa kena sujud? Dah. Tak tanya wajib ke sunat ke? Dah, tak tanya. Nabi buat, dia pun buat. Kemudian ulama-ulama fiqh kita mengkaji, meneliti dan
mengklasifikasikan yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana harus dan sebagainya. Ini datang kemudian, dan ini mempermudahkan kepada kita untuk memahami dengan lebih halus ataupun dengan lebih terperinci lagi. Pokoknya kita umat Islam dikendaki ikut sunnah Nabi dengan apa cara sekalipun, dalam apa keadaan sekalipun, sekadar yang termampu. Karena dalam Quran Tuhan sebut ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sekadar yang termampu. Nasib baik Tuhan kaitkan perintah dia kepada kita untuk melakukan sesuatu perintah dia tadi dikaitkan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak tuntut lebih daripada kemampuan kita. Tapi dalam soal larangan, bila Tuhan larang, kita tidak dikaitkan dengan kemampuan, kena tinggal habis-habisan. Larang tinggal. Sebab dalam soal meninggalkan sesuatu yang dilarang, ini ulama-ulama kata ini termasuk dalam a'malud turuk, yang dikecualikan daripada niat. Kita tak payah niat dalam hati kita untuk meninggalkan zina. Bila kita tidak berzina, makna kita telah menyahut ataupun telah menunaikan salah satu daripada perintah Tuhan. Tuhan larang kita berzina, Tuhan larang kita minum arak. Walaupun kita tak ada niat nak minum arak, nak tinggalkan minum arak, kita tak ada niat, tetapi itu sudah terhasil. Kerana dalam hadis innamal a'malu binniyat, ini merujuk kepada amalan-amalan yang bukan bersifat meninggalkan. Jadi amalan yang bersifat meninggalkan tak payah niat, tak payah niat. Itu terhasil. Bila kita tinggal, terhasillah. Tak payah kita niat lagi. Wallahu a'lam. Setakat itulah kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada faedahnya, dan kita mohon kepada Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghayati ilmu yang kita dapat daripada hadis-hadis yang telah kita uraikan, yang telah kita baca dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini. Dan insyaAllah kita sambung lagi dengan bab ma ja'a fit taqsir wa kam yuqimu hatta yaqsur. Wallahu a'lam. Ada beberapa soalan nak sembang sikit lagi sebelum kita berhenti semayang. Tak ada apa. Kalau tak ada apa, kita tangguhlah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyyir rahmati war ridwan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وحكمتك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.